Wa khairu sufufin nisa. Sebaik-baik saf nisa akhiruha, yang di belakang. Kalau macam ni, yang the best yang belakang kata. Wa syarruha awaluha, yang paling buruk saf itu yang paling awal. Hak bahagian lelaki itu mungkin tidak timbul persoalan. Persoalan yang akan timbul ialah apabila membabitkan saf perempuan ni. Orang perempuan kata, lepas pada ni semua orang perempuan kalau lompat-lompat di belakang lah. Nak mengelakkan daripada duduk di hadapan. Para ulama membahaskan hadis ni. Macam mana nak faham hadis ni? Hadis ni walaupun ada yang memahami secara literal, tetapi kita memahami hadis ini menerusi konteksnya. Kalau dalam tulisan saya ni, menerusi sababul wurud, sebab wurudnya. Melihat kepada dimensi al-mukhatab ataupun dimensi al-bu'dul mukhatabi, dimensi the addressee, orang yang Nabi ucapkan kepada mereka. Kerana pada zaman itu, pertama, masjid tidak luas. Yang kedua, ramai orang di kalangan sahabat ni pakaian mereka tidak begitu sempurna. Kadang-kadang bila mereka sujud, nampak aurat mereka. Tersingkap kadang-kadang. Sehingga Nabi melarang wanita mengangkat pandangan mereka. Sebelum, atau mengangkat kepala mereka sebelum lelaki. Takut nanti nampak aurat lelaki. Jadi yang paling akan nampak aurat kalau terdedah, saf yang mana? Perempuan, saf yang hadapan. Maka Nabi bercakap di dalam konteks itu. Sebab itu sebahagian hadis mesti dipahami di dalam konteks. The importance of understanding the relation between the text and context. Perlu memahami teks dan konteks. Kalau tidak, kita akan salah faham. Jadi orang yang main awal jadi tak bagus. Semayang yang main belakang pula jadi lebih baik. Dia tak mungkin begitu. Kerana ada hal di dalam zaman Nabi yang ada konteks pada zaman itu. Saya sebut beberapa contoh. Dulu saya sebut. Contohnya. Pada zaman Nabi, Nabi tidak membuat ketetapan harga. Harga shilling. Tas'ir. Dia kata, apabila harga barang naik di Madinah, ni naik, daging naik, susu naik di pasar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, orang datang kepada Nabi SAW. Orang kata, Rasulullah, ya Rasulullah, sa'ir lana. Wahai Rasulullah, letakkan harga untuk. Macam sekarang kan, sekarang barang tak ada harga. Gula tak boleh jual lebih pada ini, minyak tak boleh daripada ini, ayam ada harganya. Sa'ir lana ya Rasulullah. Nabi kata, innallaha huwal musa'ir, al-qabid, al-basir, al-raziq. Wa inni arju an alqallah wa laysa ahadun minkum yutalibuni bi madlamatin fi damin aw malin. Nabi kata, Allah itu al-musa'ir. Allah yang menetapkan harga. Fluctuate harga dalam marketing ni, dalam market price tu. Allah yang menetapkan harga. Allah lah yang menurunkannya dan meluaskannya, dan Allah lah pemberi rezeki. Aku tidak mau aku bertemu dengan Allah dan di kalangan kamu ada yang menuntut padaku kezaliman pada harta ataupun pada darah. Itu kata Nabi.
Kalau kita faham hadis ni, pemerintah tak boleh menetapkan harga barang. Ini mazhab free market. Tuan-tuan pergi dalam dunia ekonomi ini, ada aliran free market school ni, mereka ni memperjuangkan tidak boleh tetapkan harga macam-macam ni. Free market. Allah menetapkan. Jadi Nabi tak mau menetapkan. Nabi kata, aku tak mau nanti aku jumpa Allah dalam keadaan aku dituntut oleh kamu kerana melakukan kezaliman pada harta ataupun pada darah. Ulama-ulama kemudian membahaskan hadis ini. Hatta Ibn Taymiyah dan sebelum daripadanya ramai, dia mazhab Malik juga, menyatakan bahawasanya pemerintah boleh menetapkan harga barang. Tapi berbeza dengan hadis Nabi. Kerana kata mereka, pada zaman Nabi, peniaganya bukan macam peniaga sekarang. Naik turun, fluctuate di dalam market itu berlaku secara natural. Disebabkan faktor barang, faktor cuaca. Jadi harga turun naik itu bukan peniaga yang buat. Memang macam tu. Kalau Nabi tetapkan, nanyalah peniaga. Memang dia beli harga tu. Jadi dia kena jual harga tu. Tapi pada zaman sekarang, monopoli company-company besar. Kalau pemerintah, kerajaan tidak menetapkan harga, company-company besar, kartel-kartel akan mainkan harga. Siapa yang akan terinaya? Rakyat. Jadi min nahiyah as-siyasah syar'iyah, daripada sudut siasah syar'iyah, maka boleh untuk ditetapkan harga. Habis itu hadis ni, hadis Abu Daud, hadis itu ada konteksnya. Tuan-tuan faham dah saya cerita ni? Jadi saya habis syok seorang nak cerita ni, tuan-tuan tak faham. Macamlah hadis ni, saya nak beritahu. Hadis ni memang cerita soft tu, tapi konteksnya tu macam tu. Jadi kena fahami konteks.